Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jawab salam dekat dalam chat. Boleh jawab salam kat chat. Chatting jawab salam. Suara double ke? Malu lah. So, hari ni kita suara okey kan? Sound okey kan? Okay, di kala-kala menunggu lagi 3 minit baru 280. Di kala-kala ni tolong subscribe channel saya, channel UniLI PolyPD. Dah belum? Subscribe. Ada satu lagi. Subscribe Shout TV PolyPD. Ada link dekat dalam detail bawah tu. Shout TV PolyPD. Mohon subscribe. Tolong subscribe. Anda bantu saya bantu saya. Dekat bawah. Saya lagi link kat bawah. Ada yang like. Bagus. Nice. Weh, kenapa I'm idiot? Kishan. Okay, dah 300. Tapi dalam Telegram ada 100. Mana lagi beratus-ratus yang lain? Tolong subscribe UniLI PolyPD dengan subscribe Shout TV PolyPD. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kelas mungkin juga kan. Sebenarnya saya dah buat dah mohon penangguhan. So sebabkan saya punya surat permohonan tangguh kelas tangguh kelas tu tak lulus lagi, so saya akan extend lah taklimat ni. YouTube salinan ni saya akan letak selama Senin minggu depan. Saya akan tutup. Saya akan ada mana-mana yang kalau ada kawan-kawan lain tu tak dapat tengok, boleh saya akan extendkan video ni sampai hari Senin minggu depan. Sebab saya dah mohon dah surat penangguhan kuliah tapi tak dapat lagi. So saya pun faham lah, mungkin di kelas kan. Okay, barang soalan tanya dekat dalam grup. Kalau dah jawab kamu boleh delete, kalau tak ada.
Dah tu lah. So kita mulakan je lah. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Encik Muhammad Tamizi, pegawai latihan industri Politeknik Port Dickson. So apa nama so barang soalan kamu tanya kat dalam grup. Kalau kamu dah ni dah soalan terjawab, tak payah nak ni, tak payah, boleh delete dah. So berkenaan kelulusan, kamu tak payah nak hantar lagi. Ada siapa ni, Arif hantar suruh luluskan permohonan, kamu tak payah nak hantar. Tu saya akan luruskan sendiri. Yang penting pastikan LI PA kamu dah sokong. So saya tak nak kamu hantar lagi permohonan, mohon luluskan permohonan LI tu. So tak payah, saya akan luluskan bila saya rasa sesuai. Okay, seterusnya kita akan mulakan taklimat lah. Okay, kita mulakan taklimat kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. So, pertama-tamanya kalimat LI. Okay, hari ni kita akan bagi pada kalimat 1, memohon tempat latihan industri. So, latihan kamu adalah pada sesi 2 2021-2022. 2021 hingga 2022 pada sesi 2. So, sebelum ni kamu akan dikira sebagai Januari, sesi Disember dengan sesi Jun kan. So, sesi Disember kita akan tukar kepada sesi 2 2021-2022. Kenapa tukar nama? Ini adalah arahan daripada Putrajaya lah. Okay, seterusnya taklimat 1, siapa yang belum join grup Telegram, boleh join grup Telegram. Okay, link grup Telegram taklimat 1 pula. Kehadiran. Okay, ni adalah grup, link untuk masuk grup. So boleh masuk. So kehadiran kamu boleh isi sekarang. Kalau kamu boleh isi, kalau akhir pun boleh juga. Nak jawab sekarang boleh juga. Tapi yang borang keberkesanan boleh jawab masa hujung nanti. Semua wajib isi. Masih soalan Syasha Nabila dah jawab, boleh delete. So seterusnya perkenalan. Latihan industri syarat wajib bagi latihan industri adalah syarat wajib bagi pelajar semua di IPT, di KPT lah. So mana-mana di Kementerian Pendidikan Tinggi semua wajib pergi latihan industri. LI ni adalah untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi, prosedur dan peraturan perspektif profesional dan pelaporan. So ini untuk pendedahan kamu dengan keadaan sebenar dalam industri. Dan pendahuluan sekali lagi, pelulus adalah industri adalah syarat wajib sebelum kamu dianugerahkan diploma lah. Sekarang kamu semua diploma kan. So kamu semua untuk dianugerahkan diploma, kamu wajib ambil latihan industri. So tempoh latihan industri kamu adalah selama 1 semester ataupun 20 minggu. Tempoh latihan industri adalah selama 20 minggu, iaitu daripada 21 Februari 2022 hingga 8 Julai 2022. Wajib 20 minggu. Objektif LI adalah untuk mengaplikasikan pengetahuan kamu yang kamu belajar dan kemahiran kamu di tempat kerja. Sampai itu untuk menghasilkan komunikasi berkesan antara semua peringkat lah.
So secara besar dalam peringkat mengamalkan kerja pasukan. Okey, bekerja pasukan yang penting bila kamu bekerja. Profesional dan etika dalam mematuhi dasar-dasar organisasi dengan tugas-tugas yang kamu, so dalam sekali dengan tugas ini adalah yang sebenarnya ini adalah laporan masa semester yang di akhir semester nanti lah, di akhir latihan kamu. Okey, talian unit latihan perhubungan nanti industri ke kami di unit adalah pejabat ULI adalah 06 662 2020, dan untuk menghubungi ketua unit LI kamu boleh menail di 06 662 8817. So ini adalah carta organisasi unit perhubungan dan industri. Ketua saya adalah Encik Dinesh Kumar Murugian dan saya adalah Encik Muhammad Tamizi bin Abain dan dibantu oleh Puan Zana Liza binti Jauhari. Kami bertiga ni adalah ada di unit perhubungan dan industri. So kami di jabatan di unit ni dibantu oleh setiap wakil dari jabatan. So untuk di jabatan JKA bukan lagi Puan Sabiza tapi Puan Nurmala. Daripada jabatan perdagangan akan dibantu oleh Puan Zarina, dan daripada JKE adalah Puan Nur Suhana, dan kami dan di JKM bukan pun lagi Encik Hakim tapi adalah yang mulia Raja Norzihan. So kalau kamu berkenaan daripada jabatan, kamu boleh refer pada jabatan masing-masing, penyerah jabatan masing-masing lah. Kalau JKA kamu sila refer pada Puan Normala. Kalau daripada JP kita refer pada Puan Zarina. Daripada JKE sila refer pada Puan Suhana, dan daripada JKM kira Encik Yang Mulia Raja Norzihan. So seterusnya adalah pendaftaran khusus latihan industri. Ya betul. Link ada kat description, kat dalam description. Link ada kat description, link kehadiran, link subscribe Shout TV Polipd, dan link untuk keberkesanan keberkesanan ada kat dalam description. Okay, hari ni view sekarang dah view 500. Nice. Gegar kawan-kawan lain yang tidur tu suruh masuk join. Okay, kita dapat join hari ni kalau ada soalan tanya. Mungkin ada soalan-soalan yang kamu pun nak tanya kan. Tanya dalam Telegram. Tanya dalam Telegram. Kalau dah terjawab boleh delete. So akhir sesi tu saya akan jawab. So untuk pendaftaran khusus, okay, saya dah bagi link kan, daftar secara online kan sebelum ni. So pada tarikh berkenaan tu telah dibuat satu platform, dah boleh daftar. So kamu boleh daftar lah. Pastikan kamu daftar pada sesi 2021-2022 yang bawah macam ni. Ni macam ni 2021-2022 untuk kamu punya. So lepas kamu dah register, sila bagi tahu PA untuk sokong, baru saya boleh sahkan kamu punya permohonan masuk LI. Okay, saya baru sahkan, kamu belum daftar sepenuhnya. Nanti apabila keputusan keluar baru kita akan lihat. So seterusnya kamu dah daftar, dah hantar dokumen LI. Okay, daftar dah. Sekarang kita nak hantar dokumen LI. So pelajar diwajibkan mendaftar kursus LI dan menghantar satu salinan hard kopi borang aku janji dan borang lepas tanggung. Borang lepas tanggung ada dua. Satu borang lepas tanggung pelajar, satu lagi borang tanggung penjaga. Borang aku janji dengan borang lepas tanggung ada tiga sebenarnya ni. Borang aku janji satu, borang lepas tanggung ada dua jenis. Satu daripada pelajar, satu daripada ibu bapa. Ketiga borang ni boleh dapat di SPMP dan hantar ke kamu kena muat turun borang-borang ni dan dapatkan sign, lepas tu bagi post kepada PA sebelum 19 Januari 2022. So kamu isi dua salinan.
Satu salinan kamu hantar kepada PA untuk PA kumpul, dan kumpul pada PA kumpul, dah kumpul boleh bagi pada laras jabatan tadi. Penjabatan kumpul boleh bagi, nanti penjabatan kamu bagi pada unit LI. So satu lagi adalah untuk simpanan pelajar. So mana nak dapatkan borang SPMP tu, borang aku janji tu ada di SPMP. Bila kamu buka SPMP ada ni A, bahagian A aku janji dengan A, borang lepas tanggung pelajar dan parent. So kamu download lah 2-3 ni. Dia dua, tapi yang A yang berdokumen 2 ni ada 2 muka surat, ada 2 set. So kamu dah ada isi, kamu dah download, macam mana isi? So untuk pengakuan lepas tanggung, kamu isi je lah, tak ada masalah kan. Bahawa saya, nama, nombor kad pengenalan masing-masing, iwa apa kepada pelajar kamu, isi masing-masing, yang telah ditawar mengikut program SEAL. Untuk mengikuti program diploma, kamu jangan tulis DKA, kamu kena tulis penuh. Jangan tulis, kamu kena tulis penuh kejuruteraan awam ataupun kejuruteraan mekanikal ataupun jabatan perdagangan, pemasaran. So yang tu kalau ikut program apa, diploma. Kalau DKA kejuruteraan awam, kalau DEM kejuruteraan mekatronik, penuh, bukannya DEM. Kalau DAT diploma akuntansi, DAT kan, macam itulah, bukannya DAT, tapi tulis penuh program diploma DAT apa, akuntansi. Kamu punya penuh lah, bukannya DAT. Dan di politeknik mulai, mulai ni adalah kamu punya sesi SEM, kamu punya SEM 1. Kamu punya SEM 1 berapa hari bulan? SEM 1 pada PoliPD. Macam mana kamu nak check? Kamu check dekat iDaftar, dekat SPMP, pergi ke iDaftar, dekat ICP tu. Kat ICP kamu cari bahagian pendaftaran, kamu dapat SEM 1, kamu akan dapat semester apa. Semester itu. Okay, maksud mulai masa anda SEM 1. So, borang aku janji dengan borang lepas tanggung. Tengah tanggungjawabnya 2. Tu dua-dua kena sign saksi tau. So, saksi kamu ni kena ditandatangan oleh grade A. Ni adalah senarai orang-orang yang boleh menjadi saksi kamu. So kamu dah download, kamu isi, kamu sign, lepas tu jumpa saksi untuk bagian saksi. So dah lepas sign, kamu bagi kepada PA. Ataupun kalau boleh, ada yang mana-mana wakil kelas kamu yang dia berada di Seremban atau DPD, so dia kumpulkan dan bagi pada di kaunter unit LI pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak lalu PA boleh, mana-mana nak melalui wakil kelas yang boleh hantar direct kepada unit LI pun boleh. Tapi yang penting kamu kena dapatkan dulu sign saksi sebelum kamu bagi pada PA. Okay, faham dapatkan sign saksi dulu, baru bagi pada PA. So sebelum hantar dokumen ni sebelum apa? Sebelum 19 Januari 2021, iaitu masa ni 19 Januari tak silap saya, dia tengah-tengah PALP. So saya target kamu hantar sebelum tengah-tengah PALP. So di hujung PALP kamu dah dapat, saya dah terima, baru saya boleh luluskan kamu punya permohonan. Saya tak terima sebab saya tak terima permohonan kamu lagi ni. Borang-borang ni, borang aku janji dengan borang lepas tanggung, saya tak terima. So saya tak dapat nak sokong kamu punya lepas apa ni, permohonan LI. Maklum So sekali lagi borang aku janji. Sekali lagi saya ingatkan, ni adalah semester 1. Ni adalah tulis penuh. So syarat kelayakan LI macam mana saya nak tahu? Pertama, lepas kamu hantar borang-borang tadi tu, saya akan check kamu dah daftar LI. Kalau kena daftarlah, kamu dah mohon minta suruh sokong ni kan. So kedua, mendapat kelulusan baik.
KB atau minimum KS. KS dalam peperiksaan. So akan refer pada unit exam berkenaan ni. Dan telah menghabiskan semua modul sebelum kamu pergi LI. Yang penting kamu kena menghabiskan semua modul carry subjek-subjek kamu sebelum kamu pergi LI. Kalau tak, kamu akan dipanggil balik. Dan kamu kena buat balik LI kamu selepas kamu habis subjek. So pastikan kamu semua setelah habis subjek yang sebelum kamu pergi LI. Persediaan sebelum LI. So pertama taklimat LI hari ni. Pelajar dikendaki menghadiri taklimat yang bertujuan memberi panduan mengenai kurikulum. Kita akan cerita pasal kurikulum. Kaedah memilih dan memilih tempat. Sesuai tempat memilih program. Okay. Sekali lagi saya nak bagi tahu, tolong subscribe unit LI Poly PD dan subscribe Shout TV. Link ada dekat dalam. Satu, tolong subscribe unit LI Poly PD. Dua, tolong subscribe Shout TV Poly PD. Link ada dekat dalam description. Link ada dalam description. Thank you yang dah ni. Macam nak donate? Tak ni lagi. So kita nak pergi kepada donate lepas ni. Okay, teruskan pembentangan. So, kurikulum LI. So, kurikulum LI. Kamu semua, bila LI, kamu akan diberi sebanyak 10 jam kredit. 10 jam kredit ni akan dimasukkan dalam kamu punya transkrip. Keputusan LI adalah keputusan LI akan diberi grade sama macam subjek, iaitu cemerlang, lulus. Dia bukan sekadar lulus dengan gagal. Untuk kod kamu semua ada grade dia masing-masing. Cemerlang, baik, lulus, semua tu ada di grade. Ikut grade lah. So kod kamu untuk bagi JKM, JP dan JKA, kamu semua akan datang kepada DUT 40110. Bagi pelajar JKE, kamu akan daftarkan kepada kod subjek DUT 610. Beza so penilaian pun agak beza. So untuk pelajar-pelajar JKE, kamu kena banyak refer kepada penyelaras Puan Sohana. So untuk mohon tempat, mohon tempat ada dua cara. Mohon tempat adalah unit LI. So kamu boleh di sini ada dua firma yang tengah mencari iaitu 3OP. Ni adalah untuk pelajar JKE dan JP. So ni adalah nombor kontak dia 011 11438259 Puan Yana. 3OP ni dia mencari budak-budak pelajar daripada JKE dengan JP lah. So seterusnya adalah MNA Research Sdn Bhd di Kajang. So kamu boleh kontak pada 016 666 3437. So pelajar firma ni adalah mencari pelajar daripada JKN dengan JKE. Okay, ni dah dua syarikat ni telah diberi maklum oleh penyelaras lah. Penyelaras dapatkan kontak. Dia cakap pelajar diorang firma ni mencari pelajar untuk menjalani LI. Okay, seterusnya yang kamu biasa buat, ni yang jarang buat ni. Seterusnya permohonan sendiri. So pelajar boleh memilih syarikat sima dengan lurus sesuai dengan bidang kursus. Alamak. Jangan tak payah dah sikit. Okay, kita sambung taklimat je. Maaf tadi ada hal.
So kaedah mohon tempat, mohon sendiri. Kamu boleh cari firma sendiri. Firma agensi kerjaan yang sesuai dengan bidang kursus masing-masing. Pelajar boleh menyemak syarikat yang berkenaan di IUPLI dan PLJ, penyerah jabatan tadi lah, yang tadi, ataupun yang cari lain. Okay, pihak UPLI menyediakan fail tawaran LI terkini di kaunter UPLI. Kat LI pun adalah fail untuk kamu ni, yang untuk tawaran LI. So macam mana kamu nak mohon LI? So untuk bila kamu memohon, kamu kena sediakan 3 dokumen. Pertama, surat permohonan. Kedua, surat resume pelajar. Dan ketiga adalah borang jawapan. Dokumen ini boleh dibuat naik di SPMP dan hantar secepat mungkin. Okay, tarikh akhir penerimaan jawapan daripada syarikat adalah 14 hari selepas permohonan dibuat oleh pelajar. Pelajar menghantar sendiri dokumen berkenaan kepada firma. Pelajar dikehendaki memilih satu firma sahaja dalam satu semasa. Oleh itu, pelajar boleh tepat membuat penolakan sekiranya pelajar tawarkan lebih daripada satu firma. Okay, saya ada bagi tahu sebelum ni kenapa untuk kamu. Okay, kalau kamu lihat borang jawapan, okay, cara proses permohonan tempat ni, kamu kena hantar 3 dokumen ni kepada firma. Okay, surat permohonan, borang jawapan dengan resume pelajar. Okay, surat permohonan, surat permohonan, surat borang jawapan. Dalam borang jawapan ni dia bagi tahu firma kena bagi jawapan dalam masa 14 hari. Sebab tu saya beritahu sebelum ni, kamu hanya boleh hantar satu saja. Okay, kalau kamu hantar hari ni, hari Senin, hari Rabu, so Rabu minggu depan 7 hari, Rabu minggu lepas tu lagi 14 hari. Kalau firma tak bagi jawapan, baru kamu boleh mohon tempat lain. Maksudnya hanya satu firma sahaja kamu boleh mohon dalam masa 14 hari. So kalau lepas 14 hari, so hari ke-15 kamu boleh mohon tempat lain. Faham? So okay, di sini kenapa saya buat macam itu? Sebab kalau ada kadang-kadang firma dia bila kamu mohon, bila dia bagi lambat, tapi kamu tak akan bagi maklum balas balik pada firma tu. So dia akan anggap kamu akan datang pada tarikh kamu lapor diri. Jadi bila perkara tu berlaku, dia akan refer balik, dia akan tunggu kamu tak datang. So dia akan mengabuat aduan pada unit LI. So apa masalahnya? Bila dia buat aduan pada unit LI, so kami akan tanya tarikh berkenaan. So kalau lebih 14 hari, kamu selamat. Kalau dia bagi reply dalam masa 14 hari dan kamu tidak menghantar borang penolakan, so kamu akan, maksudnya kamu tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. So kamu punya markah akan efek lah di hujung nanti. Sebab apa efek? Sebab firma telah buat aduan berkenaan kamu. Faham tak? Sebab sebab sekarang ni kita dah masuk dalam sistem firma, orang luar, orang bekerja yang akan generate pendapatan. Jadi kita kena follow cara tu. Sebab dalam surat sistem kita, kamu tidak akan bagi jawapan kepada firma yang kamu nak datang. Kalau kamu melihat cara-cara permohonan, kamu memohon seolah-olah kamu mohon, dan kalau firma cakap ya, kamu kena pergi situ. So itu cara proses kita sekarang ni. So maksudnya kalau kamu tak hantar borang penolakan, kalau firma tidak menjawab dalam masa 14 hari, kita akan anggap firma tak nak kamu. Tu je. Tapi kadang-kadang firma ada bagi jawapan dalam masa sebulan. Tapi kalau kamu nak pergi, tu pulang kamu lah kan. Tu pulang kamu. Tapi masalahnya kalau kamu tak nak pergi, so kamu tak nak pergi, firma yang lama tu dia tak tahu kamu nak pergi, tak nak pergi ke sana. So pada tarikh kamu lapor diri, firma dah tunggu kamu tak datang. So apa efek dia? Firma akan buat aduan pada unit LI. So bila buat aduan, SEM akan dibuat. Kalau kamu punya rekod tak kena, so kamu akan defect pada akhir pemakaran nanti. Itulah sebab tu saya cakap sebelum ni kamu boleh hantar satu sahaja. So 14 hari selepas kamu hantar, kamu baru boleh firma seterusnya kalau tak ada jawapan.
Faham? So kalau kamu lepas 14 hari kamu nak cari cuba firma lain. Kamu pergi cuba firma lain. Lepas tu dua-dua bagi jawapan. Sekarang ada hari ke-15 kamu mohon firma lain. Sekarang firma lama kamu dah mohon dan bagi jawapan. Tapi kamu nak cuba tempat lain. Hari ke-15 kamu baru boleh hantar. Dan company kedua pun bagi jawapan juga. So kamu nak pilih mana satu. So kamu kena pilih mana satu. So kamu pilih yang kamu tak nak tu, kamu kena buat surat penolakan. So surat penolakan ada juga dekat dalam SPMP. Itu adalah slide maksudnya. So semakan jawapan, semakan jawapan selalunya daripada borang-borang tadi, firma akan return back pada pelajar lah. So kalau under 1, company akan bagi hantar jawapan kepada UNLI. Bila hantar ke UNLI, saya akan bagi tahu dalam Telegram, tak ada masalah. Dan ada juga akan post kepada UNLI, dan kalau dapat pun kami akan masukkan ke dalam unit dalam Telegram. So pemilihan tempat ni yang paling penting ni, mengikut bidang program belajar. Kamu kena pastikan tempat kamu tu ada tawarkan bidang kamu. So kamu nak pilih macam mana, pastikan kemudahan yang disediakan, tempat tinggal ke tempat penginapan tinggal semasa LI, kemudahan pengangkutan, jarak daripada tempat LI ke rumah anda. Dan pastikan anda tidak menukar tempat LI. Tadi kamu dah dapat kan. Bila kamu dah mulakan latihan industri, kamu dah tak boleh nak tukar tempat. Bila kamu pada 21 Februari nanti kamu dah mula LI, kamu dah tak boleh nak tukar tempat. Kamu kena buat 20 minggu daripada 21 Februari tu. So kena pilih tempat betul-betul sebelum kamu daftar. So pelajar kena buat survey syarikat yang dipilih supaya ada bidang yang kamu nak. Selidik dan bertanya kepada syarikat berkenaan LI yang dia akan adakan. Berkenaan pemilihan tempat LI ni, saya melihat ada ejen-ejen intern. Ada ejen-ejen internship. Ejen ni maksud dia, kamu minta ejen ni, syarikat A carikan LI untuk kamu. So syarikat akan carikan tempat untuk kamu, dia akan letak kamu tempat lain. Saya tak galakkan kamu buat macam itu. Memang kamu akan terletak pada ni. Tapi kita tak tahu antara agreement antara syarikat ejen ni dengan syarikat yang kamu bagi LI. Kadang-kadang syarikat ejen ni, dia akan masukkan kamu ke firma tadi sebagai pekerja. So kamu punya untuk proses LI tadi susah. Kamu kena dapatkan sign penyelia, tu tak dikira sebab mengganggu proses pekerjaan. So saya tak galakkan kamu masuk LI, cari tempat LI menggunakan ejen. Maksudnya kamu masuk syarikat lain, kejap lagi kamu akan dihantar ke syarikat lain. Yang tu saya tak galakkan. Faham Yang penting tidak tukar tempat bila kamu dah mula pada 21 Februari nanti. So setelah kamu dapat jawapan, so kamu nak daftar kamu punya firma tadi di dalam SPMP. So kamu boleh daftar nanti setelah kamu diluluskan. Selepas kamu hantar orang aku janji dengan lepas tanggung, saya terima, saya keluluskan. So lepas tu kamu baru boleh daftar di SPMP. So macam mana nak daftar? Kamu dekat dalam SPMP tu, pendaftaran firma untuk milenial, kamu klik kat sini step 3. So bila kamu masuk step 3, kamu akan masuk kepada menu yang ni. So kamu masuk menu sini, kamu cari perkataan firma kamu lah. Nama company firma kamu, masukkan dan kamu cari. So kamu cari, contohnya macam saya MPS. Contoh ni MPS kan. So MPS tengok ni, MPS. Diikut je apa yang ada kan. Tapi saya cakap MPS ni saya cakap Majlis Perbandaran Seremban. Tapi contoh je lah ni kan. DB Thomson Integrated, betul lah company nama tu. So kamu pilih kanan ni. Pilih kanan ni dan scroll sampai bawah.
Scroll sampai bawah dan simpan. Itulah. So kalau kamu nak tukar, kamu boleh reset tempat LI. Kalau kamu nak tukar, boleh reset tempat LI. Selagi reset tempat LI ni ada, kamu boleh tukar tempat sendiri. Kalau tak ada, kamu kena maklum dalam Telegram. Okay, seterusnya menolak tawaran. Tadi kita ada cerita berkenaan kalau kamu terima lebih daripada satu, kamu nak tolak tawaran kan. So untuk menolak tawaran, kamu kena bagi firma. Sekiranya firma mengadu kepada Politeknik berkenaan ketidakhadiran masa mula LI. Okay, dulu. Menolak tawaran. Sekiranya pelajar menerima lebih dari satu surat jawapan dari firma, sila memaklumkan semula kepada firma yang kamu tidak berminat tolak tawaran lah. Sekiranya firma mengadu kepada Politeknik berkenaan ketidakhadiran pelajar memulakan LI tanpa maklum penolakan, markah akhir berkenaan akan ditolak lah, saya cakap tadi. So maklumkan pulangkan lisan, tak boleh dah ni lisan, dia kena hantar surat. Okay, untuk precaution, kamu hantar surat dan pastikan surat tu dia tanda tangan. Surat penolakan ni ada dua sign pelajar dengan sign firma. Dua-dua kena sign, kamu simpan. Sekiranya firma buat aduan, at least kamu dah ada support diri kamu. Kalau tak, markah kamu akan ditolak lah. Apa-apa hal akan surat penolakan tu. Okay, ada kes firma dia sign, kamu dah bagi tahu dan kamu nak menolak syarat tawaran LI, firma sign, dia bagi balik kat kamu dan dia buat aduan kat kami. Macam mana tu? Okay, kes itu disebabkan kalau surat kamu penolakan ni dua-dua dah sign, kamu dengan firma, so tak ada tindakan lanjut dah. Sebab firma dah setuju walaupun dia buat aduan. Nampak? Pentingnya surat ni kalau kamu ada. So kena pastikan kamu salinan lah, kamu hantar. Okay, seterusnya dapatkan dokumen berikut sebelum lapor diri. So lepas kamu dah daftar firma dalam SPMP, so kamu kena dapatkan surat lapor diri. Okay, surat lapor diri ni ada di SPMP juga. Surat ini boleh dicetak setelah keluar keputusan final nanti, PARK nanti. So simpan untuk simpan. Surat ini boleh dicetak setelah keluar keputusan semester ini sahaja dan sistem SPMP mengesahkan anda layak untuk milih LI dan simpan. Kamu kena simpan surat ni. Kita tak ada simpan. Semua generate kat SPMP. Okay, simpan lah. Akan ada perubahan. So seterusnya, okay, kat mana kamu nak klik dapatkan cetak surat pelapor diri ni? Okay, ni klik sini. Sila klik untuk cetak surat penempatan. Okay, cetak surat penempatan ni adalah surat lapor diri. Okay, lapor diri di firma. Sebab kamu dah daftar tadi dekat sini, firma. Sebab kamu dah daftar, so firma akan masuk dalam surat tawaran, surat lapor diri. Kamu dapat dalam SPMP lah. So lapor diri untuk berkenaan yuran, kamu tidak digunakan sembarang yuran kepada sepanjang kamu menjalani latihan industri. Kamu tidak akan diberi sembarang yuran. Kamu boleh menggunakan untuk berkenaan lapor diri, kamu boleh mula awal tapi tidak boleh tamat latihan lebih awal. Kamu mula awal tidak dikira. Kamu kalau mula bulan 1 sekalipun, bulan awal bulan 2 sekalipun, tapi kamu LI dikira pada 21 Februari juga. Kamu jangan anggap kamu mula awal, kamu boleh habis awal. Tidak. Walaupun cukup 20 minggu, tidak. Kamu hanya akan dikira apabila kamu mula daripada 21 Februari. Ingat tidak, mula awal tidak akan habis awal. Okay, pelajar yang mengamalkan latihan industri lebih awal dia tadi ditetapkan dianggap melanggar arahan dan boleh dikatakan gagal latihan industri dan boleh mengulang industri. Okay, setelah lapor diri, apa yang kamu perlu lakukan? Okay, kamu kena hantar 3 benda. Kad pengesahan lapor diri, kad kuning, kad maklumat merah, kad merah dan 3 borang jawapan yang telah diisi kod LI. Kod LI ni ada dekat ni. Nanti saya tunjukkan kod LI. Kod LI dekat sini tadi rasanya. Okay, kod LI ni nampak ni, kod LI. Macam nombor 1 ni JA1520.
Ni adalah kod LI. Bila kamu nak klik, kamu kena pastikan kamu rekod ni, kod LI kamu ni. Kamu tulis kat dalam kamu punya borang jawapan. Kat situ je. Hanya pada waktu ni saja kod LI kamu dah dapat. Selepas tu tak dapat dah. Hanya kat sini saja kamu dapat kamu punya kod LI. Tempat lain tak ada dah. Bila kamu dah pilih, dah simpan, dah tak ada dah kod LI lagi. Sila rekod kod LI kamu ni kat kamu punya borang jawapan. So masa kamu lapor diri, kamu akan hantar 3 borang, 3 kad, 3 dokumen. Pertama, kad pengesahan lapor diri, kad kuning. Kad maklumat belajar, kad merah dengan borang jawapan. Ketiga-tiga dokumen ni ada di dalam buku jurnal. Buku jurnal Refleksi Jurnal Polipedi. Kamu kena hantar ke unit LI pada minggu pertama. Hari kamu daftar hari Senin, hari Jumaat tu kamu boleh, kalau at least hari Senin hantar, hari Senin lah kamu post. Malam tu kamu post. Post ke FedEx ke JNT ke whatever. Hantar ke unit LI pada minggu pertama setelah lapor diri syarikat dan hadir ke kaunter unit atau hadir. Kamu boleh post ataupun walk in ke unit LI. Tidak boleh di email. Tidak dikira sebab kami perlukan cop hidup kamu. Kami perlukan cop hidup. Dekat dalam kamu tidak boleh hantar. Kalau kamu hantar satu je, tidak dikira. Kad lapor diri ingat maklumat ni kena hantar sekali. Kad pengesahan lapor diri ni kad perlu hantar sekali. Bila kamu hantar kad lapor pengesahan lapor diri dengan kad maklumat dua-dua dokumen ni, baru kamu akan disahkan di firma. Borang jawapan adalah untuk kamu masukkan data. Perlu juga. So kena hantar 3 dokumen lah. Kad pengesahan lapor diri, kad maklumat belajar dengan borang jawapan telah diisi kod LI. Tidak boleh di email dan tidak boleh hanya satu kad. Maksudnya kad kamu cuma hantar kad lapor diri saja, tidak boleh. Kamu hanya kad maklumat saja, tidak boleh. Tidak akan dikira. Kad kamu, dokumen kamu akan dibuang. So kamu kena hantar balik ketiga-tiga tu. Faham? Penting hantar ketiga-tiga ni. So prosedur semasa LI. So masa kamu menjalani LI, kamu kena tulis buku refleksi pada setiap hari dan mendapatkan tanda tangan pada setiap minggu. Setiap hari aktiviti kamu kena setiap hari kamu kena buat aktiviti kan. Kamu kena tulis dalam buku setiap hari 5 hari. So setiap minggu kena sekali kena sign oleh penyelia kamu. Masa kamu menjalani LI, tidak melakukan kesalahan dan melanggar peraturan firma. Kesalahan kamu sebagai pelajar dan kesalahan kamu selaku pekerja firma, kamu akan tertaluk pada dua peraturan firma dengan peraturan pelajar. Atas 174 masih lagi tertakluk pada kamu. Tidak menambahkan latihan sebelum tarikh yang ditetapkan, iaitu kamu tidak boleh tamat pada 8 Julai, awal daripada 8 Julai. Mendaftar semula di Politeknik untuk pengesahan pada 28 Julai. 8 Julai ada hari Jumaat. Pada minggu seterusnya Senin, selalunya kamu akan lapor diri. Sebab kamu kena lapor diri. Kalau kamu tak lapor diri, kamu tak tamat lagi. Selagi kamu tak lapor diri, selagi kamu tak tamat. Menghantar laporan LI dan menghadiri sesi pertengahan pada tarikh yang ditetapkan ni adalah semasa tamat LI nantilah. So, semasa kamu menjalani latihan industri, kita ada satu lagi program lawatan penyeliaan. Sesi lawatan akan dilakukan oleh Kupli, Ketua Unit Perhubungan Latihan Industri PPLI, Ketua Jabatan Pensyarah semana-mana pensyarah di Politeknik di Malaysia. Semua pegawai di Politeknik Malaysia boleh memantau kamu. Bukan hanya daripada Politeknik PD, tapi mana-mana poli berdekatan kamu. Mengikut tetapan. Sesi lawatan bukan hanya daripada Poli PD, akan dilawat oleh semua pensyarah di Politeknik Malaysia. Mana dekat dengan kamu lah. Bukan semestinya daripada Poli PD. Setelah tamat LI, kamu kena daftar balik ke Poli PD. Seperti cakap tadi, 8 Julai habis. So minggu depan ni Senin, kamu kena daftar balik. So masa kamu tamat LI, kamu kena menyerahkan 5 dokumen. Bukan 5 dokumen, 5 jenis. Iaitu kad pengesahan lapor diri, kamu dapat di dalam buku jurnal. Laporan prestasi syarikat Appendix 1, Appendix 2 boleh dapatkan daripada SPMP. Buku laporan kamu kena hantar. Buku laporan harian dan refleksi jurnal, ataupun ini adalah refleksi jurnal. Dan kena buat laporan akhir. Jilid lah. Tidak berjilid.
dan juga hantar My Internship Reflection MIR. Semua dokumen ni, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 5 boleh dapat di SPNP. So kamu kena isi borang dokumen 3 dengan dokumen 4 ni. Kamu punya generate kan, tu kamu boleh kamu buat lah. So buku korespondan industri ataupun jurnal kamu boleh dapat di Koperasi Polipedi. Ada soalan tanya tu, suruh bersabar tadi kan. Nak dapat kat mana kan, Faiz tanya. Okay, buku refleksi jurnal boleh dapat di Koop. Boleh dapat di Koop, dan juga boleh dapat Koop juga ada buat Shopee, boleh buat secara Shopee kalau untuk online. Tapi sama je kat Shopee tu pun akan ada adalah daripada ni. Adalah daripada Polipedi. Tak silap saja dia punya Shopee nama Lin Mahat. Kau dapat di Shopee. Harga saya tak pasti, kena refer balik pada masing-masing. Tak silap saya Shopee lagi murah daripada walk-in. Kalau tak silap lah, kamu kena check sendiri. Saya tak uruskan. Berkenaan buku refleksi jurnal ni adalah diuruskan oleh Koperasi Polipedi. Tak cukup, kena tanya kat dia orang. Saya tak tahu. Sila tanya kat sana. So semua pelajar bidang kejuruteraan perlu mengikuti kursus Green Card CIDB. So untuk semua pelajar kejuruteraan awam, mechanical, elektrik, kalau boleh kamu dapatkan kursus CIDB Green Card. Okay, untuk Green Card ni, kursus ni adalah berdasarkan pada penyelaras jabatan masing-masing. Kalau untuk JKA kamu kena tanya Puan Normala. Kalau untuk JKE kamu kena tanya Puan Suhana. Untuk mechanical kamu kena tanya Yang Mulia Raja Nur Zihan. Perlu tak buat CIDB? Untuk khusus CIDB kena tanya kursus yang lain, penyelaras jabatan masing-masing, bukan saya uruskan. So rujukan asal taklimat 1 ni kamu boleh dapatkan di YouTube. Ni adalah disampaikan oleh penyelaras lama, pegawai lama. Saya pun refer pada refer ni. Kalau kamu rasa saya punya penerangan ni kurang faham, kamu boleh refer pada YouTube yang ni, link YouTube yang ni. Ni ada taklimat 1, ada dalam grup, ada dalam ni juga, tapi tertulis taklimat 1 sesi Jun 2020 kata saya. So sila hadir isi kehadiran di Google Form. Rasa kat dalam description pun ada link. Dalam description pun ada link, dekat dalam kat sini pun saya bagi lagi lah. So habis dah untuk apa nama ni, dah habis dah untuk bahagian taklimat. Okay, sebarang soalan tanya dalam grup Telegram, bukan dekat chat Dekat dalam grup. Saya tak boleh nak ni, saya nak refer. Okay, ada soalan tak? Ada soalan, saya bagi masa satu lagu habis, kita akan buka soalan. Saya akan tengok soalan dekat dalam Telegram. Apa dia ni? Jom kita dengar bunyi gitar cover by Sharon. Habis lagu ni saya akan buka, saya akan tengok soalan. Saya akan tengok soalan dalam Telegram. Ni under tree. Berapa persen? Ni Telegram. Lah ni. Berapa persen tu tak ada Oh, tu tak ada 52. Dia tanya dalam Telegram, saya cuba jawab.
Habis dah. So berkenaan pertanyaan kawan kamu. Jom. Kejap. 2,500 je viewer. Mana ni? Terus subscribe yang lain. Okay, kita melihat soalan. Cik, tarikh daftar SM1 tak diberi oleh SPMP dekat daftar. Saya tak faham. Tarikh daftar SM1. Bukan tarikh daftar, semester. Yang bukan tarikh daftar, semester apa? Semester apa? Saya tak silap kamu, tak silap saya, kamu semua. Kalau by default, alamak. Sekejap. Okay, kalau pergi ICP, dia bukan tarikh daftar, semester apa? Syasha Nabila, saya semak program pendaftaran. Kamu je semester 1 pada Jun 2019. Bukannya tarikh. Tarikh tu ada tu, 10 Jun. Tapi saya bukan nak masuk tarikh. Saya nak kamu tulis sesi Jun 2019, bukan tarikh. Faham Syasha Terima Syasha. Cik, tak ada company dia nak ikat intern. Okay, nak cari company intern. Macam mana? Saya nak tunjuk. Macam mana nak tunjuk Sekejap. Saya tunjukkan macam mana nak pilih. Okay, tata cara dapatkan firma ni. Saya akan bagi dekat dalam ni . Okay, untuk kejap. Okay, tata cara dia. Pertama, kamu buka SPMP. Untuk dapatkan soalan apa ni? Jawab soalan. Look di saya ni tak ada tulis metrik. Saya nak jawab lah. So nanti saya bagilah senarai jawab ni. So saya nak jawab sebab look di Lycan ni tak ada tulis numeratik. Saya tak nak jawab lah. Lupa lah. Tak apalah ni. Kamu masuk je lah kat ni. Kamu buka SPMP. Okay, masukkan SPMP. Masuk pada versi baru. Pastikan server kuning. Versi hijau. Kuning pula. Lepas tu kamu pergi daftar. Kamu pergi daftar. Kamu pergi ke daftar baru. Kan? Daftar baru tadi tu. Kamu pergi pilih negeri yang kamu nak. Kamu klik negeri mana kamu nak. Kamu pilih semua. Belah kiri tu pilih negeri, belah kanan dan jurusan tu kamu pilih semua. Pilih semua. So dia akan keluar senarai lah. So dekat sini ada nama firma. Okay, sini ada nama firma dengan nombor telefon, alamat semua. Ni kat sini semua dekat negeri 9 ni.
Tadi saya pilih Negeri Sembilan, dekat sini. Kamu kan dapat strike record. Kamu direct lah tu. Faham So untuk lakukan. So intake Jun 2019, tarikh daftar 236. Mana Jun 2019 Kristina. Tarikh daftar 236 ni bukan tarikh, saya nak sesi, bukan tarikh. Sekali lagi, saya bukan nak sesi, saya nak sesi saja Jun 2019, bukan tarikh. So thank you. Buku refleksi jurnal Hasbat. Okay, seperti dihantar ni boleh. Ni dah buku dia, RM25.60. Jadi kalau kamu walk in dapat kena RM30 kot. Selain ni boleh di-share kan? Tak boleh. Tapi daya rekod ni akan bertahan sampai hari Senin depan. So link ni betul lah, link Mahat 1612 betul. So saya pinkan lah. So thank you. Assalamualaikum. Slide yang tunjukkan ni akan stand kat sini, takkan di share. Peratus cuti. Okey, peratus cuti. Okey, saya ada share dekat dalam slide sekarang ni. So kamu punya adalah, kamu punya makluman jumlah tidak hadir ke tidak lebih 20%. Peratusan kamu tidak hadir adalah sebanyak 20%. 20% ataupun lebih kurang 20 hari. Senang cakap, kamu kena pergi 20 minggu. 1 minggu ada 5 hari. So 20 minggu ada 100 hari. Betul? Kita katakan. So 20% kamu boleh cuti sebanyak 20 hari sahaja. Okay, cuti lulus, tak lulus, cuti lulus, MC semua termasuk dalam 20 hari ni, 20% ni. Kamu MC berturut-turut boleh ni mengulang LI, suka guang gagal. Tidak hadir atau kurang sama 5 hari turut-turut, kena tunjuk sebab. Tidak hadir 5 hari sama turut-turut, mengulang LI, kamu gagal maksudnya. Tidak hadir tanpa kerja sebab, jumlah tidak lebih dari 7 hari, mengulang LI, gagal LI kamu. Diberhentikan, kamu firma, kamu diberhentikan dari firma, kamu akan gagal LI. So sila hati-hati. So menjawab pasal soalan saya. Patutnya ni apa nama ni untuk tak terlimat 2 ni. Soalan lain. Tapi tak apa, jalan je lah proses. Kamu kena faham juga kan. Nanti saya ulang balik dekat terlimat 2. Apa ni? Berapa peratus? Okey, dah jawab lah tadi kan. Yang buku ni kena tunggu update buku yang baru. Sama je sesi 2020. Saya tak ada makluman lagi untuk buku baru ni. Untuk soalan Amiruddin Ismail. So program kamu lah. Kamu kelas apa? Kamu di KA berapa? KA 52 ke? Pandai pun. DAT 5C. Bukannya DAT 5C S1. Betul saya silap. DAT 5 ABC. Tak payah bukan section. Macam mana je lah. lah. Pakai section S. Bukannya ABC, S1, S2, S3. Sama je kot, sama. Buku ni kena bawa hari-hari ke LI je. Buku kena bawa setiap hari masa LI. Kalau kamu takut dunyai, kamu kena salin balik dalam tu. Tapi sebenarnya kalau ikutkan secara idea dia, kena bawa setiap hari ke LI. Bang, thank you. Syasha tolong jawab. Kenapa tak boleh tekan hantar? Saya pun tak tahu. Betul. Thank you Taktika. Resume kamu boleh guna sendiri.
Resume boleh guna yang kamu punya sendiri. Dekat dalam tu hanyalah apa ni yang apa ni yang tu ada template. Kalau masa sila saya kamu akan belajar buat resume kan, masa dekat kelab BI boleh guna juga. The best way adalah satu muka surat, maksimum pun 2 muka surat. 3 saya tak galakkan. 3 muka surat resume, 3 muka surat saya tak galakkan. Resume kalau boleh 1 ataupun 2 muka surat maksimum. Kalau kamu nak guna resume yang kamu belajar masa kelas English dulu pun boleh, tak ada masalah. Resume soalan kedua, buku tersebut dah boleh dibeli sikit untuk tunjukkan buku. Okey, buku tadi dah ada, kawan kamu ada share seperti yang dikatakan lah, dan link pun betul, saya verify lah link tu, link Mahat 1916 1612, betul dah tu. Okey, sesi ni Hairul Nisa. Okey, sesi ni kamu tukar lah, sesi 2 2021 2022. Ya, betul. Hairul Nisa sudah tukar sendiri sesi 2. Oh, nak tukar ni. Kamu kena dialog, kena print balik, kamu kena edit lah, kena type balik semua format sama. Kad kuning kad merah tu masa tak dapat lain cik. Kad kuning kad merah ni kamu dapat masa buat dekat buku. Dekat buku tu ada kan. Dalam buku tu ada kad kuning kad merah. Dekat kad pun sebenarnya di kertas A4 warna merah kena warna kuning. Kamu kena ni lah. Koyakkan hantar. Ada 3 dokumen. Kad kuning, kad merah dengan jawapan yang telah diisi kod LI. Okey. Soalan sampai situ saja. Ada lagi soalan? Okey, ada soalan lagi? So, sampai dah habis. Tak ada apa dah. So, pada kawan-kawan yang belum dengar, boleh dengar. Saya akan letakkan link dengan video ni akan saya available kan sampai hari Senin. Sampai hari Senin ni. Ya, edisi 2020. Betul. Ni. Ada lagi saya, file tata cara mencari firma kos ni nak ambil kat mana? Nanti saya akan sharekan dekat dalam grup Telegram untuk cari Faiz, soalan Faiz di EQ 2004. Saya akan hantar share lagi. Nombor rujukan bagi surat permohonan LI boleh. Nombor rujukan untuk apa? Nombor rujukan untuk apa? Nombor rujukan untuk apa? Siapa ni? Syahrizal. Syahrizal yang boleh ni masih ya betul. Memang ICC 2020. Dia mesti kena renew balik ke cik. Kad matrik tak perlu. Kad matrik saya akan maklumkan balik. Kamu boleh, kalau kad matrik kamu kena tanya HCP lah, tapi saya rasa tak perlu kot. Soalan yang ni, nombor rujukan ni Syahrizal. Saya tak dapat nak jawab, saya tak tahu soalan kamu ni untuk rujukan, nombor rujukan untuk apa. Okay, rasa dah habis kot, sampai situ sajalah. So, mohon kalau siapa yang tak dengar, saya akan tinggalkan video ni sampai hari Senin. Dan juga video soalan-soalan ni, kehadiran semua akan buka pada hari Senin lah. Sampai hari Senin. Sebelah kiri ada keluar. Boleh share tak? Syasha Nabiha, boleh share tak apa yang kamu nampak tu? Oh, kod LI. Itu kod LI. Kod tu yang saya nak kamu tulis dekat buku. Tu kan nombor rujukan. Tu kod LI. Kod ni yang kamu kena letak kat dalam borang jawapan nanti. Borang jawapan Bam.
Oh, sekejap, Syasha dulu. Kita Syasha dulu. Okay, ini adalah contoh borang jawapan yang kosong. Sesi 2, 2021, 2022. Okay, kamu kena hantar. Kamu berikan mereka kepada pelajar selepas 14 hari. Kalau firman tak bagi jawapan dalam 14 hari, so kamu kira firman tak minat. Walaupun dia bagi, tak apalah. So nombor telefon, nombor fax, tarikh. Di sini kod LI. Kod firman ni adalah kod LI yang si Syasha bagi ni. Kod kat sini, tulis kat sini. Maklum So seterusnya yang Syahrizal. So yang Syahrizal ni, so rujukan ni tak perlu. Rujukan ni tak perlu, tak ada. Ni kamu dapat tak ada dah. Bila saya dah jalan, bila saya dah saya dah suruh kamu buat, saya dah suruh kamu daftar tu, dia dah settle lah. Kamu tak perlu risau apa lah untuk pegang kod rujukan ni. Boleh delete kot Syahrizal ke slide tidak akan di share. Video ni akan diletakkan sampai hujung hari Senin minggu depan. Thank you. Okay, itu saja kot pada hari ni. Okay, itu saja pada hari ni. Tangguh taklimat kita dengan, kita ada 2 taklimat dalam masa 2-3 minggu lagi saya akan bagi satu lagi taklimat berkenaan yang tadi tu, pasal cuti-cuti tu. Saya tunggulah. So tangguh taklimat kita pada ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.